Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, apa kabar semua? Diharapkan dalam keadaan sihat. Untuk video kali ini, kita akan belajar mengenai tajuk ilmu cahaya kehidupan. Jadi sebelum kita meneruskan pelajaran kita, Ustaz ingin membaca objektif pelajaran kita, iaitu di akhir pelajaran diharapkan pelajar dapat pertama menjelaskan kewajipan menuntut ilmu, kedua menerangkan jenis-jenis ilmu yang perlu dipelajari, ketiga menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu, keempat menyatakan kepentingan beradab ketika menuntut ilmu, kelima menjelaskan akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey, sekarang kita teruskan dengan pelajaran kita. Kewajipan menuntut ilmu. Islam menggalakkan setiap umatnya berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan sama ada secara formal atau tidak formal. Setiap orang Islam sama ada lelaki atau perempuan wajib menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Maksudnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa umat Islam wajib menuntut ilmu. Jenis-jenis ilmu. Pertama, ilmu fardu ain. Maksudnya ilmu yang wajib dituntut oleh setiap umat Islam. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Maksudnya ilmu yang wajib dituntut oleh sebahagian anggota masyarakat. Contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain contohnya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu asas membaca Al-Quran dan sebagainya. Manakala ilmu fardu kifayah contohnya ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, ilmu perdagangan dan sebagainya. Ilmu fardu ain adalah asas untuk kita menjalani kehidupan berlandaskan syariat Islam. Manakala ilmu fardu kifayah adalah untuk membina kekuatan dan memelihara maslahah umat Islam. Adab menuntut ilmu. Pertama, niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memohon doa keredaan daripada ibu bapa. Ketiga, rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Keempat, memuliakan dan menghormati guru. Kelima, menjauhi maksiat dan kemungkaran. Keenam, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Ketujuh, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dan akhir sekali, ke-8, tidak malu untuk bertanya. Kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Pertama, kehidupan kita menjadi tenang. Kedua, ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Ketiga, dipandang tinggi oleh masyarakat. Keempat, mencapai kejayaan dalam hidup. Kelima, menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mendapat ganjaran pahala. Ketujuh, mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Kedua, dipandang hina oleh guru dan rakan. Ketiga, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Keempat, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebahagiaan kepada diri. Kelima, mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Keenam, ilmu yang dipelajari tidak berkat. Pesanan Imam Asy-Syafi'i kepada penuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya tentang hafalannya. Beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Yang bermaksud, aku mengadu kepada guruku Waqi' mengenai hafalanku yang buruk. Lalu ia menasihatiku supaya aku menjauhi kemaksiatan. Ia memberitahuku bahawasanya ilmu itu cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Manakala Imam Al-Ghazali berpesan kepada penuntut ilmu, iaitu 5 adab menuntut ilmu. Pertama, hendaklah bersuci. Maknanya berwudu, mensucikan hati, niat ikhlas untuk belajar. Yang kedua, hendaklah rendah hati, iaitu tunduk pada perintah guru dan tidak merasa lebih daripada yang lain. Yang ketiga, bersungguh-sungguh, sedia mengorbankan apapun untuk ilmu, baik harta, waktu dan tenaga, meninggalkan yang lain demi belajar. Yang keempat, hindarkan perselisihan. Bila ada perbezaan pendapat, utamakan penyelesaian atau solusi. Kembalikan pada agama
dan Tuhan. Dan akhir sekali, tuntas, hendaklah menekuni ilmu hingga faham, kemudian diajarkan pada yang lain. Jadi sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan para pelajar dapat beramal dengan apa yang dipelajari. Jadi Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.